Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. InsyaAllah sambungan kita pada malam ni ialah pada muka surat yang ke-97 di bawah tajuk 15 teknik tadabbur bagi peringkat pertengahan. 15 teknik yang asas kita dah selesai. InsyaAllah malam ni kita akan sambung teknik yang ke-16, iaitu teknik tadabbur bagi peringkat pertengahan. Kita tengok apa yang diletakkan oleh penulis Hafizahullahu Ta'ala pada muka surat 97. Dia kata setelah mengetahui teknik-teknik asas bagi pemula tadabbur Al-Quran, kita perlu kuasai pula teknik-teknik bagi peringkat pertengahan untuk lebih mendalami ayat-ayat Al-Quran. Teknik tadabbur peringkat pertengahan yang pertama, memahami asas bahasa Arab. Keistimewaan bahasa Arab disebutkan dalam Al-Quran lebih daripada 10 tempat. Di antaranya Allah Azza wa Jal berfirman dalam 2 surah dia letak situ, iaitu surah Yusuf dan juga surah Ar-Ra'du. Tapi yang tepatnya ialah 8 kali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran perkataan Arabiyah ni. 8 kali. Pertama surah Yusuf, yang kedua surah Ar-Ra'du, yang ketiga surah Taha, yang keempat surah Az-Zumar, yang kelima surah Fussilat, yang keenam Syura, yang ketujuh Zukhruf, dan yang ke-8 Ahqaf. Penggunaan perkataan ataupun kalimah Arabiyah tu disebut 8 kali dalam Al-Quran. Kesemua tempat disebutnya perkataan Arabiyah ni, semuanya menunjukkan kekuatan bahasa Arab sebagai bahasa yang membawa petunjuk dan wahyu, yang mampu terisi dalam bahasa ni kehendak Tuhan untuk makhluk dia, khususnya dalam bab perhambaan ataupun peribadatan. Ada bahasa-bahasa lain di dunia ni yang luas. Antara bahasa yang hampir kuat macam bahasa Arab ni ialah Parsi, yang dipertuturkan oleh Iran sekarang. Yang kedua ialah bahasa Urdu, yang dipertuturkan oleh Pakistan sekarang. Yang ketiga baru bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris juga antara bahasa yang luas untuk menampung kekuatan satu-satu pengetahuan tu. Bahasa Melayu tak tahu duduk tangga berapa, tapi bahasa Melayu ni dia banyak menyerap perkataan-perkataan daripada bahasa lain. Terutamanya kita banyak menyerap daripada Sanskrit. Sebab apa? Sebab memang sejarah orang Melayu ni pun dari segi DNA-nya mereka ialah orang-orang yang asalnya berasal daripada perairan ataupun persisiran sungai Indus, di tamadun Indus ni. Tamadun Indus ni ialah India lah. Akhirnya mereka berlaku pergolakan dengan Parsi, peperangan sehingga mereka turun ke kawasan dataran Nusantara ni. Lalu
kita ni berpecah mengikut kepada orang yang dah sedia ada sini, iaitu orang asli tersebut, suku tertentu, dan dia combine dengan orang-orang daripada tamadun Indus ni. Saya sebut benda ni sebab apa? Sebab sejak akhir-akhir ni, bila mana tercetusnya peperangan antara Palestin dan Israel ni, ada beberapa orang penceramah ni dia cuba nak cari titik temu orang Melayu ni daripada keturunan Bani Israel. Percubaan ini hampir meyakinkan ramai orang awam lah. Sebab yang menyampaikan ni juga daripada kalangan ahli akademik yang mengajar di universiti-universiti awam yang terkenal di Malaysia. Prof lagi. Full prof, bukan prof madya, full prof. Dan beberapa lagi lah ustaz-ustaz yang cuba untuk menguatkan fakta ini. Biasanya dia orang akan bawa riwayat daripada Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibn Kathir. Al-Bidayah wan Nihayah ni ialah kitab tarikh. Tarikh ni maksudnya sejarah, bukan tarikh hari bulan tu. Tarikh tu maksud dia sejarah. Dalam bahasa Arab, catatan sejarah disebut sebagai tarikh. Al-Imam Ibn Kathir, dia tulis kitab Al-Bidayah wan Nihayah ni besar. Dan saya sikit sebanyak baca Al-Bidayah wan Nihayah ni sebab ia sebahagian daripada kajian tesis. Tak baca semua, sebab saya tak kaji semua part. Cuma saya tengok dan kita faham metodologi Ibn Kathir ni. Kita tahu Ibn Kathir ni dia akan bawa semua riwayat, termasuklah ada satu part tu riwayat tentang pembentukan umat-umat besar di dunia ni. Ada bangsa Arab pula pecah pada Arab Aribah, Musta'ribah. Lepas pada tu pergi kepada Banu Asfar. Banu Asfar ni lah berpecahnya Rom sekarang, ataupun Mat Saleh lah kita sebut. Dan juga bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di Asia apa semua ni. Okay. Tapi untuk riwayat-riwayat daripada belah Asia ni, kita lah belah timur apa semua ni, bermula pada Asia Barat, Stan country tu, Kazakhstan, Uzbekistan, membawa sampai kepada tempat kita ni. Kebanyakan riwayat yang dibawa ialah dikatakan riwayat keluarnya penduduk di dataran ini daripada isteri Nabi Ibrahim yang tidak jelas riwayatnya, yang merupakan isteri ketiga dia yang bernama Qanturah. Biasa orang bawa riwayat ni. Tapi riwayat-riwayat tu memang ada, tapi Ibn Kathir tak pernah menyatakan persetujuan terhadap riwayat tu. Tapi adalah. Yang jadi isunya ialah bila mana penceramah-penceramah ni, profesor ke, ada dua orang, seorang prof lelaki, seorang prof perempuan. Mungkin merata juga kuliah di sekitar wilayah utara ni lah. Jadi dia ada sebut tentang riwayat tu, tapi kita tahu dia bukan dalam bidang pengkajian riwayat tu. Dia hanya baca, dia tak tahu Ibn Kathir ni betul-betul setuju ke riwayat tu. Dia hanya bawa saja. Dan kalau kita tengok perawi-perawinya ialah perawi-perawi yang majhul, tak diketahui. Cuma saya nak beritahu je lah, percubaan untuk cuba justify orang Melayu ni ialah daripada Bani Israel, saya tengok tak ada apa-apa keperluan mendesak pun untuk kita tahu keturunan kita ni asal pada mana. Sebab pertama, kalau kita baca Quran, kebanyakan ayat cerita Bani Israel ni, tak banyak ayat yang sebut elok, melainkan buruk semua Bani Israel ni. Majoriti ayat, terutamanya surah Baqarah. Ada sebahagian daripada Bani Israel iaitu ahli kitab yang baik, tapi sangat minoriti. Jadi kalau berjayalah cari titik temu, kata memang betul Qanturah tu memang ada, berpusat di Kemboja, ada kata di Vietnam, apa sajalah dakwaan-dakwaan tu, dia tak memberi apa-apa kesan yang mendesak pada masyarakat kita. Cuma nak sebutnya ialah daripada ni mungkin berlaku asimilasi. Sebab tu kita orang Melayu ni, kita bawa bahasa daripada orang persisiran Sungai Indus tu. Kita punya bahasa ni kadang-kadang dekat dengan Sanskrit. Sanskrit ni ialah bahasa yang paling hampir dengan Sanskrit hari ni, ialah bahasa yang dipertuturkan oleh orang-orang di Kemboja, orang-orang di Vietnam, dan tulisan dia pun hampir sama juga yang dipertuturkan oleh sebahagian orang-orang di India. Sama ada bahasa tu Hindi ataupun bahasa Tamil ataupun Malayalam, apa sajalah. Okay. Cuma nak sebutnya kita punya bahasa ni dah duduk saringan bawah-bawah dah. Bahasa Arab, Parsi, Urdu, ini semua antara bahasa-bahasa yang kuat. Dia punya kekuatan penggunaan perkataan dia tu. Sebab tu Quran dia mention banyak ayat. Tadi kita sebut 8 ayat Quran dia diturunkan dengan bahasa Arab. Yang pertama ialah dalam buku kita ni daripada surah Yusuf ayat yang kedua. Allah Ta'ala sebut,
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Maknanya tidak dapat tidak, mesti bagi kita ni, untuk kita faham Quran ni, kita kena ada asas bahasa Arab. Tak kata pandai sampai boleh bercakap, bertutur, menulis, mengarang dalam bahasa Arab, tapi paling kurang tahu hukum-hukum basic dalam bahasa Arab. Kita tahu bahasa Arab ni terbahagi pada 3 kategori asas: isim, fi'il dan huruf. Orang belajar matan ajrumiyah, dia akan tahulah ini adalah perbahasan awal. Di antara isim, fi'il, huruf ni pengkategorian kalimah. Ada perkataan yang kategori dia isim, benda. Nama orang, nama sesuatu benda, itu disebut sebagai isim. Yang kedua dia panggil fi'il. Fi'il ni ialah kata kerja. Huruf ni ialah huruf yang bermaksud kata hubung ke, apa-apa saja. Perkataan-perkataan yang dia tak boleh datang satu tunggal macam tu, melainkan kena ada sokongan kalimah lain untuk faham, nak beritahu apa. Itu dipanggil kata hubung lah. Huruf ni saya boleh kategorikan kata hubung, walaupun huruf tu banyak lagi di bawah dia apa maksud huruf. Okay, cuma nak sebutnya lah itu kategori paling asas. Dan bahasa Arab ni dia terdiri daripada 4 hukum. Setiap kalimah perkataan tu ada 4 hukum dia. Maknanya nak sebut macam mana, nak bariskan macam mana. Baris kita maklum, baris atas, baris bawah, baris depan. Ini ialah 3 baris yang memang wujud sebutan di dalam bahasa Arab. Cuma hukum dia ada marfu', ada mansub, ada majrur, ada majzum. 4 ni lah. Saya nak sebut paling kurang kita tahu asas. Paling kurang. Tak tahu bercakap pun tak apa. Cuma antara 4 hukum tu, marfu', mansub, majrur, majzum, yang paling mencabar, saya tak reti semua bahasa Arab. Cuma ingat yang zaman belajar dulu lah, sebab ini antara subjek-subjek wajib yang kita kena belajar waktu degree dulu. Antara cabang hukum yang paling panjang sekali, perbahasan dia luas, ialah mansub, yang jenis baris bawah ni. Mansub ni biasanya hukum dia ialah membariskan perkataan tu dengan baris bawah. Tu belum cerita tentang ilmu saraf lagi, ilmu pembentukan kalimah, penambahan huruf pada setiap kalimah. Cuma nak katanya kita kena tahulah. Paling-paling kurang pun saya rasa untuk kita ni lah yang baca Quran ni, kita kena kenal, okey, ayat ni ada kat mana isim dia, ada kat mana fi'il dia. Itu paling kurang lah. Cara dia ialah kena tengok terjemahan juga macam mana pun. Cuma kalau nak belajar bahasa Arab secara khusus, dia akan lebih mendalam lagi lah perbahasan ni. Cuma saya nak sebutnya ialah memang menjadi elemen penting untuk faham Quran ni, kena tahu juga bahasa Arab, walaupun sedikit. Walaupun sikit. Tak tahu semua, tahu sikit pun jadi. Sebab dia memang syarat utama untuk faham. Dia macam kita nak kerja apa-apa bidang pun, dia akan ada bahasa utama yang dipertuturkan untuk bidang tu. Macam kita di Malaysia ni, second language kita ialah English. Nak pergi lebih jauh dalam bidang tu, nak masuk lebih dalam, kita kena belajar bahasa Inggeris, kena faham. Bahkan penjawat awam pun kalau dia nak naik pangkat, nak kena tahu, nak kena pergi ke benda-benda yang lebih besar, dia kena mantapkan bahasa Inggeris ni. Jadi kalau urusan duniawi, kita sanggup, orang kata apa, beri waktu, beri masa untuk faham bahasa Inggeris. Untuk urusan akhirat ni lagi lebih besar dan utama untuk kita faham. Sebab yang ni ialah keputusan akhir kita, syurga ataupun neraka. Ini benda yang kita kira benda yang kita kena sama-sama upgrade lah. Tak semua orang ada keupayaan untuk faham bahasa Arab, tapi ada niat nak faham bahasa Arab tu, ianya lah niat yang baik untuk faham Quran. Okay. Seterusnya didatangkan dalil ayat daripada surah Ar-Ra'd. Allah Ta'ala sebut, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Kalau kita tengok ayat tu panjang lagi, wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhditsa lahum dzikra. Itu dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke surah Ar-Ra'd ayat yang ke-37. Okey. Cuma nak sebutnya ialah ianya satu benda yang kita kena ada usaha lah sikit untuk faham. Muka surat 98 dia datangkan apa maksud penurunan Quran dengan bahasa Arab daripada Al-Hafiz Ibn Kathir. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir disebut ketika menafsirkan surah Yusuf ayat kedua di atas, dia menjelaskan
Kerana bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya, dan paling banyak mengandungi makna yang mententeramkan jiwa. Memang pun hakikatnya bahasa Arab ialah bahasa yang sangat banyak cabang dia. Saya ingat isu penerangan kalimah Al-Quran ni, perkembangan dia sampai sekarang tak habis lagi. Antara tokoh besar yang orang kata pekaji bab ni ialah satu orang tokoh daripada Iraq. Saya rasa masih lagi hidup. Dr. As-Samirra'i. Samirra'i ni berasal daripada Iraq. Dia orang Iraq. Dia memang orang kata apa, mendalam. Dia kaji Quran tu mendalam. Perkataan-perkataan tu mendalam. Okay. Itu orang Arab. Kita susah lah sikit nak faham. Sebab dia pun Arab lah. Okay. Di Malaysia ni alhamdulillah ada tokoh yang bawa benda ni. Ada tokoh yang bawa benda ni. Mungkin ada tokoh-tokoh lain yang saya tak kenal. Mungkin ada pengajian-pengajian lain yang mungkin terpencil, kita tahu. Cuma yang kita nampak yang mainstream sekarang ialah Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman daripada Tadabbur Center. Yang ni dia berjaya bawa pentaskan Al-Quran itu dengan cara yang lebih menarik. Sebab tu kalau kita tengok banyak pendedahan-pendedahan dia ni menarik. Hatta dia bahas kenapa perkataan dalam Al-Quran, contohnya rahmah. Rahmah dalam Al-Quran ni dia ada dieja dengan raha mim ta marbutah, ta yang bersimpul, dan ada ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang dieja dengan raha mim ta terbuka, maftuhah. Apa beza ta tertutup dengan ta terbuka? Mengikut konteks ayat. Yang banyak disebut dengan ta terbuka ni ialah biasanya dalam surah Maryam. Nak sebutnya pendedahan dia menarik, dan dia cuba kaitkan sehingga kita dapat isi yang paling dalam ayat tu. Bukan hanya dapat terjemahan saja, tapi kita dapat sesuatu yang melegakan dan memuaskan hati kita. Yang ni ialah keistimewaan dia, sebab dia orang yang memang kaji. Kalau dulu, kalau kita tengok Samirra'i ni usaha-usaha menterjemahkan buku dia ke dalam bahasa Melayu agak kurang, orang kata apa, memberangsangkan. Sebab mungkin penggunaan bahasa dia agak payah. Saya sendiri pun kalau baca buku Fadal Samirra'i ni, nama dia Fadal As-Samirra'i, buku dia kadang-kadang bahasa yang dia guna tu terlalu sastra dia tinggi. Kadang-kadang kita penat nak buka kamus. Sebab kita kena buka kamus, bukan kamus orang kata apa, kamus yang biasa-biasa, tapi kamus yang lebih orang kata apa, mendalam lagi. Cuma nak katanya, bila mana kita dapat, dia puas. Satu kepuasan. Mungkin inilah yang dirasai oleh para sahabat bila mana diorang dapat faham Quran, walaupun tak faham habis, tapi boleh faham beberapa rangkap sahaja. Dah cukup. Sebab tu kalau tengok Abdullah bin Mas'ud, dia sebut, aku meneliti suratul Baqarah 286 ayat selama 12 tahun. Lama tu. Walaupun dia orang Arab, walaupun dia hidup pada zaman bahasa Arab masih lagi berada pada pemeliharaan yang baik, iaitu pada zaman Nabi lah. Nak sebut pada kita bahawasanya memang benda ni perlukan sedikit orang kata apa, kesungguhan dan penat sikit. Taklah penat teruk sangat, tapi penat sikit. Tapi di Malaysia alhamdulillah ada tokoh itu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok buku Tadabbur Center ni, buku-buku dia semuanya bagus. Dia cuba bawa orang kata apa, pembaharuan baru. Tak nampak Quran ni orang hanya belajar tajwid, tarannum, tafsir. Tafsir itu pun jenis tafsir baca terjemahan je. Bukan yang tu. Dia nak lebih lagi. Dia sistematikkan, dia temakan Quran. Dia cari isu-isu utama dalam setengah-setengah surah tu, setengah-setengah surah tu, untuk kita nampak disulami dengan perkongsian terhadap bahasa Arab ni. Tuan-tuan boleh follow lah. Ada Telegram dia, ada FB dia, ada YouTube dia pun ada. Dan banyak jugalah program-program dia, sama ada yang berbayar, yang jenis seminar apa semua ni. Setakat yang saya tengok sampai ke setakat ni lah, masih lagi berkualiti. Dan tak ramai orang yang ada kebolehan, ustaz-ustaz penceramah ni yang ada kebolehan boleh cerakinkan macam mana dia cerakinkan dalam Al-Quran. Yang tulis buku Kompas 114 tu lah, buku tu, buku Kompas 114 ya. Ustaz Syahri Abdul Rahman tu, orang yang sama ya. Maknanya 29 bulan ni dia ada program di Perlis di Unimed. Tapi saya tak pasti terbuka untuk orang awam ataupun tidak. Tapi perkongsian dia ni menarik. Saya tengok banyak jawatan kerajaan di Selangor ke, di KL ke, dah
panggil dia untuk buat program tadabbur yang saya rasa lebih baik daripada program setakat baca Quran semata-mata. Sebab tadabbur ni dia lebih membumi lagi lah. Dia lebih membumi. Cuma nak katanya, dia punya pendekatan tetap bawa bahasa Arab tapi mudah, simple untuk orang awam. Okay, kemudian kita tengok lagi muka surat 98. Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, diajarkan kepada Rasul yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, diturunkan pula pada bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan. Dengan semua kelebihan ini, kita boleh menilai bagaimana mulianya kitab suci Al-Quran. Ni umumlah dia sebut. Maknanya memang tak dapat tidak kita kena, sebagai seorang Muslim ni, dia kena ada rasa prioritikan bahasa Arab tu. Prioritikan bahasa Arab. Tuan-tuan kena orang kata apa, kena cuba celah, carilah ruang dalam hidup ni supaya kita ni tak boleh bercakap Arab tak apa, tapi sekurang-kurang baca Quran tu tak faham semua tak apa, tapi tahu. Okay, Baqarah, the main point dalam Baqarah ni apa dia? Ataupun ayat ni dia nak cakap tentang apa? Kita tahu maksud dia. Kita kena ada keinginan untuk tahu. Macam mana sebahagian orang, dia minat bahasa-bahasa tertentu, dia pergi mana-mana tempat, dia tertengok bahasa tertentu tu, dia ada rasa nak tahu maksud bahasa tu. Dia bukan sekadar tengok, lepas tu dia berakhir dengan tengok sajalah. Sebab kita tahu ada sebahagian orang ni dia minat, orang kata apa, masuk ke dalam mempelbagaikan bahasa pertuturan ni. Saya di Perlis ada jumpa satu orang ustaz ni, dia berbeza sikit saya tengok. Sebab apa? Sebab dia menguasai bahasa Thai dengan cukup baik. Di Perlis ni kan ada bangsa Siam. Okay, jadi kelebihan dia apa? Kelebihan dia ialah dia boleh menyampaikan dakwah dalam bahasa Thai. Memanglah ada orang-orang Melayu Patani yang boleh cakap, tapi saya tanya, ustaz belajar dekat mana bahasa Thai? Sebab dia bukan orang, dia orang Melayu itu. Dia kata dia pergi belajar di beberapa wat yang duduk antara border Perlis dengan border Kedah tu, wat Siam tu. Belajar dengan Sami yang pakai kuning tu. Sebab nak faham bahasa tu. Sebab tu ada satu slot dulu di Perlis ni, Perlis mengaji waktu PKP tu. Kalau tuan-tuan perasan cari balik video dia, ada satu slot ceramah dalam Thai. Tu khusus untuk orang Thai. Tapi kita dengar lah, melopong lah kita dengar apa dia cakap. Cuma dia kata setiap kali dia nak belajar bahasa Thai ni, apa benda yang mendorong dia masuk. Dia kata dia selalu kak masuk Perlis, masuk Thai, tapi rasa benda yang rugi pada diri, dia tengok signboard Thai tak tahu apa sepatah tulis pun tak tahu. Ada rasa, dia bermula pada ada rasa nak tahu. Saya kata rasa ni kalau ada pada sebahagian besar orang Islam, dia tengok ayat Quran dia nak tahu, khususnya orang yang bukan bercakap dengan bahasa Arab lah, macam kita lah. Dia dengar ayat Quran tu, dia bukan hanya mengamati alunan pembacanya sahaja, tapi juga cuba untuk memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saya nak sebutnya ialah, tak salah belajar apa-apa bahasa pun, tapi prioritikan. Sebab kita ni orang Islam. Kalau kita orang agama lain tak nak ceritalah, tapi kita ni orang Islam, kita tahu bahasa kita. Dalam solat kita pun kita bercakap dengan bahasa Arab, kita pertuturkan kalimah tu dalam bahasa Arab. Okay. Kita tengok kata apa, teknik tadabbur yang kedua, memahami konsep wahyu. Memahami konsep wahyu ni maknanya nampak wahyu ni apa fungsi terbesar untuk manusia, macam mana berlaku penurunan wahyu, macam mana prioriti wahyu dalam hidup. Okay. Syekh Dr. Manna Al-Qattan menyatakan, wahyu ialah petunjuk Allah Azza wa Jal yang diberikan kepada seseorang yang dimuliakan secara tepat dan tersembunyi. Dia sebut situ ialah wahyu ni bila mana satu-satu orang, khususnya orang Islam, orang beriman ataupun orang mana-mana agama yang dengar Quran ni, wahyu tu akan bertindak balas kepada orang tu mengikut tahap yang berbeza-beza. Sebab tu kita akan dengar ada sebahagian non-Muslim yang convert kepada Islam, mereka hanya terkesan dengan dengar satu dua ayat je. Ada satu rancangan televisyen, tapi bukan televisyen Malaysia, televisyen di Qatar, dan juga dia ada channel YouTube. Satu orang, dia ni kira kita sebut sebagai selebriti lah di negara Arab Teluk ni. Dia imam masjid, Syekh Fahad Al-Kandari. Dia ni imam masjid Jami' Kuwait, negara Kuwait tu, dia imam situ. Dia ada buat satu rancangan dia difund penuh oleh
Qatar Foundation, Muassasah Al-Qatariyah. Okay. Dia pergi ke semua negara-negara Eropah, jumpa non-Muslim dulu, sekarang dah Muslim, macam mana masuk Islam. Kebanyakan ada lebih kurang 30 ke 60. Satu siri tu 30 episod. Sekarang dah 2 siri dah. Ada 60 episod. Rancangan tu nama dia Bil Quran Ihtadai. Dengan Al-Quran aku mendapat hidayah. Menarik rancangan tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, dia dah ada subtitle bahasa Inggeris. Mudahlah untuk kita faham. Cuma dia pergi ke Jepun, dia pergi ke Korea, dia pergi ke Belanda, dia pergi ke Spanyol. Tuan-tuan dengar cerita sebahagian non-Muslim ni, cara dia orang dapat Islam kadang-kadang simple. Kadang-kadang simple saja. Dia hanya dengar 1-2 ayat Al-Quran saja. Menariklah, saya tak nak kongsi semua benda. Cuma saya nak sebutnya, tuan-tuan ada masa tengok YouTube semua, tengok channel tu. Fahad Al-Kandari, dia ada channel YouTube dia. Dia ada satu rancangan nama dia Bil Quran Ihtadai. Dengan Al-Quran aku mendapat hidayah. Macam-macam bangsa yang dihimpunkan di situ yang dapat hidayah. Termasuklah negara-negara yang minoriti Muslim dan negara-negara yang ada sikap Islamofobia ni pun. Dan ada sebahagian yang masuk Islam daripada sikap Islamofobia tu berubah bila mendengar Quran, dan akhirnya dia orang masuk Islam. Cuma kebanyakan kes saya tengok, kesemuanya dapat masuk Islam tu kerana mereka ni tengok orang Islam bergerak ke masjid di negara-negara minoriti ni. Memang tak dapat dinafikan jasa sebahagian daripada bangsa-bangsa orang Islam tertentu ni, yang diorang ni ada perangai suka migrate ke negara orang. Kalau tuan-tuan nak tahu bangsa apa orang Islam ni, India dan Pakistan. Pakistan lah yang paling obvious sekali. Sebab tu tuan-tuan tengok di mana-mana di Malaysia ni, kita nampak lah bandar mana pun tiba-tiba ada orang Pakistan salat pakai kurta apa semua. Di mana-mana tempat, di Perlis ke, di Penang lagi lah. Bahkan ada setengah-setengah negeri ada masjid Pakistan pun. Di Perak ada masjid Pakistan. Di Kelantan ada masjid Pakistan. Bahkan dia orang gunakan peluang dapat masjid tu, dia orang jadikan pengamalan tu bagi sama macam di Pakistan. Sebab tu kalau tengok, antara sebab berlakunya dakwah di Korea Selatan pun daripada masjid yang diusahakan oleh orang-orang Pakistan. Di di Taiwan. Taiwan ni antara negara yang agak payah nak dapat tanah apa semua orang Islam. Komuniti Islam yang bergerak kuat di sana ialah Pakistan dan juga Indonesia. Tenaga kerja Indonesia di sana. Okay, cuma nak sebutnya ialah kebanyakan ni dia datang daripada geng-geng ni. Kalau tuan-tuan tengok yang datang jual-jual kapet apa semua tu, iyalah dia jual kapet tu jual kapet lah. Okay. Cuma nak kata dia ada syiar dia. Dia ada syiar. Sebab tu dia Pakistan, tapi dia tak tinggal syiar orang dia tu. Pakai kurta. Sekarang dah moden kot. Sebagian Pakistan dah pakai baju smart sikit. Cuma nak katanya ialah itu syiar yang bergerak. Walaupun dia taklah terlalu loud, tapi dia besar. Sebab tu orang Islam ni dia kena bawa syiar dia. Syiar tu penting. Syiar kita yang paling orang kata apa, paling rendah ialah salat. Dan lebih pada tu lagi, kalau kita boleh buat, kita kembangkan syiar. Sebab benda ni penting. Identiti Islam ni kita kena bangga. Sebab tu tuan-tuan tengok, berkeinginan mati dalam Islam ni, Quran suruh kita buat benda tu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu seorang Muslim. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kita bangkit pagi nak pergi solat subuh. Kalau orang yang solat subuh di masjid, dia akan buat salat sunat 2 rakaat selepas azan subuh. Salat sunat ni Nabi tak pernah tinggal. Besar fadilat dia, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bahkan dalam hadis lain, Nabi sebut lebih baik daripada kamu mendapat unta merah. Unta merah tu dengan makna kekayaan ataupun harta yang terbaik lah pada zaman tu. Nabi biasa baca surah apa, ayat apa dalam 2 rakaat ni. Yang kita maklum, kuliah dengan kulhuallah. Kuliah rakaat pertama, kulhuallah rakaat kedua. Yang tu common, kita dah biasa dan kita hafal. Yang saya nak kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan ni, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas kata, aku dengar selain pada Nabi baca kuliah dan kulhuallah ni, 2 rakaat ni, 2 rakaat sebelum salat subuh ni, Nabi baca rakaat pertama ayat 136 Baqarah, rakaat kedua ayat yang ke-52 Ali Imran. Rakaat satu ayat tu je, tak panjang pun. Kalau kita hafal pun saya rasa tak berat lah. 136 Al-Baqarah rakaat pertama, ayat 52 Ali Imran untuk rakaat yang kedua. Okay. Kalau kita tengok, okay, saya cuba buka 136
daripada surah Al-Baqarah. Okay. Ayat tu, sekejap nak buka dalam mushaf. (136) dia duduk pada muka surat 21 dalam mushaf. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qulu amanna billah wama unzila ilaina wama unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wama utiya Musa wa Isa wama utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Satu ayat tu je. Satu ayat tu ada 3 baris. 3 baris dalam Quran kita ni. Okey. Ayat tu maksud apa? Nabi rakaat pertama ni, salat sunat sebelum sembahyang subuh ni, salat sunat qabliyah subuh lah kita sebut. Qulu amanna billah, katakanlah kami beriman pada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucu semua sekali. Dan apa yang diturunkan diberikan kepada Musa dan Isa dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripada Tuhan, yang tidak dibezakan antara satu sama lain, melainkan semuanya membawa syiar wa nahnu lahu muslimun. Tu maksud ayat dia. Tuan-tuan bayang awal pagi, kalau kita jenis tak salat apa-apa lagi, salat sunat pada waktu tu, salat sunat tu lah yang pertama sebagai permulaan hari pagi ni, awal pagi tuan-tuan mengikrarkan nak ikut macam nabi-nabi yang ada nama disebut ni. Antara dia punya contoh nabi-nabi yang ada dalam ayat ni ialah dia orang selalu sebut wa nahnu lahu muslimun, kami ni orang Islam. Kami ni orang Islam. Tuan-tuan bayang ada beberapa nama nabi yang dimention lah tu. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Musa, Isa dan semua anak cucu yang keluar daripada 7 orang nabi ni lah. 7 orang nabi. Kita awal pagi ni kita dah sebut nama-nama, kita kira VIP Tuhan ni. VIP Tuhan. Kita sebut depan Tuhan, ya Allah, kita baca ayat tu lah. Waktu kita baca ayat, ya Allah aku nak jadi macam 7 nama ni. Termasuk Nabi Muhammad lah yang ke-8. Antara syiar mereka ialah wa nahnu lahu muslimun. Rakaat pertama. Rakaat kedua, surah Ali Imran ayat yang ke-52. Ayat 52 duduk pada muka surat 56. Allah Ta'ala sebut, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billah washhad bi anna muslimun. Sama juga. Ayat 52 ni pun penutup dia pun sebut muslimun juga. Okey, tadi 136 pun sebut wa nahnu lahu muslimun, sekarang ni ayat 52 pun sebut muslimun. Ayat 52 sebut apa? Ketika mana Nabi Isa merasakan ada bibit-bibit kekufuran dalam pengikut tetap dia ni, pengikut yang rapat ni, Hawariyun ni. Lalu Nabi Isa pun tanya, siapa yang nak tolong aku berdakwah di jalan Allah? Pengikut-pengikut yang rapat dengan Nabi Isa ni pun kata, qala al-hawariyun nahnu ansarullah, kami lah tentera-tentera Allah, amanna billah, kami beriman pada Allah, washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah kami ini orang Islam. 2 rakaat pertama yang dibuat, permulaan pembuka hari kita, kita menyatakan keislaman kita. Kita menyatakan keislaman kita. Tuan-tuan boleh bayang, ini syiar orang Islam. Ini besar. Kalau kita faham dan ni, kita akan nampak fungsi kehidupan ni dan besarnya kelebihan membawa nama title Islam. Sebab tu saya tertarik. Ada satu video orang share. Video ni video TikTok pun ada, FB pun ada. Presiden Republik Turki sekarang, Turki ialah sebutan betul dia sebab kerajaan dia suruh sebut macam tu. Dulu Turki, sekarang dah sebut Turki belakang tu. Okay. Recep Tayyip Erdogan, ataupun dalam bahasa Arab nama dia ialah Rajab, tapi bahasa orang Turki dia sebut Recep lah. Okay. Ada satu video dia duduk dalam satu, orang kata apa, majlis bersama dengan pemimpin-pemimpin dunia. Semua pemimpin dunia, termasuklah negara-negara barat duduk di situ. Lalu semua pemimpin-pemimpin dunia ni membawa identiti negara masing-masing, dengan cara adanya pin dekat collar coat tu, pin bendera masing-masing, bendera negara masing-masing. Yang membezakan Recep Tayyip Erdogan ni, dia letak pin bendera Turki tu di bahagian collar coat belah kanan.
Biasa orang pakai kod kan, dia letak pin ni belah kiri. Dia punya orang kata apa, macam pengurusi majlis lah. Tegur resep Tayyip Erdogan ni suruh pakai belah kiri sebab protokol semua pakai kiri. Dia kata tak, kita Islam pakai kanan. Benda tu menggusarkan. Ada muka-muka wakil pada barat ni muka tak puas hati lah. Tuan-tuan boleh bayang, hanya small gesture, kata pergerakan yang sangat ringkas, tapi sudah menyebabkan ada yang dia nak tunjuk Islam dia tu. Dia dah ada rasa something lah benda tu. Hanya benda simple je. Benda simple. Itu syiar. Maknanya dia bangga. Sebagai Muslim, nuqaddimul yamin. Kita biasa dahulukan belah kanan dulu. Benda simple je. Benda simple. Tapi dia sudah cukup menyakitkan mata kufar pada waktu itu. Orang kafir rasa macam, dia nak tunjuk elemen. Padahal dia orang dah tunjuk elemen agama dia orang lebih teruk lagi. Cuma nak katanya itu izzah, kemuliaan. Dia tak perlu pakai lebay apa semua. Cuma dia tunjukkan, as a Muslim, kita tidak mendahulukan kiri. Kita tak ikut protokol apa. Kita ikut protokol kita. Kita pakai kanan. Itu hanya small gesture saja. Cuma saya nak sebutnya, dia ada sikap bangga dia sebagai Muslim. Jadi konsep wahyu yang paling besar sekali yang tuan-tuan kena sedar ialah mengisytiharkan diri sebagai Muslim. Itu yang paling besar dulu. Wahyu ni turun ialah untuk declare, waktu kamu dah terima agama ni, kamu terima kitab ni, kamu kena berbangga sebagai seorang Muslim. Maka pada waktu itulah yang akan mengubah kita punya kadar kesan wahyu tu. Ada orang baca ayat Quran, dia okey, dia dapat kelebihan. Okay. Syekh Dr. Subhi As-Saleh menyatakan bahawa wahyu ialah pemberitahuan yang bersifat ghaib, rahsia dan sangat cepat. Itu pandangan dia lah. Okay. Muka surat 99. Oleh kerana itu, penurunan Al-Quran mempunyai beberapa hikmah yang tertentu. Dia ada letak 5. Cuma saya nak sebutnya, kelima-lima poin ni, dia ambil daripada satu ayat dalam Al-Quran. Iaitu ayat daripada surah Fatir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir, beberapa kategori daripada pembaca Al-Quran. Tuan-tuan boleh tanda surah Fatir ayat 32. Surah Fatir ayat 32, Allah Ta'ala sebut, thumma awrasnal kitab alladhi nastafayna min ibadina. Tuhan kata, kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Tuhan sebut, Quran ni akan diwariskan kepada semua hamba-hamba kami yang kami pilih. Dan daripada hamba-hamba kami itu ada 3 kategori hamba Tuhan, orang Islam, yang bila mana dia dengar Quran, dia duduk pada 3 kategori ni. Pada ayat tu Tuhan sebut, faminhum zalimun li nafsih. Sebahagian daripada pembaca Quran ni zalim terhadap dirinya dengan tak peduli pun arahan Quran, tak peduli pun larangan Quran. Yang ni paling teruk. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Sebahagian mereka sederhana. Ada ikut, ada tak ikut, ada waktu semangat ikut, waktu lemau tak semangat tak ikut lah. Yang ketiga yang paling untung, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Dan kategori ketiga ialah dengar je ayat Quran tu, terus berlumba-lumba untuk menjadi kelompok yang paling banyak buat kebaikan yang dimention dalam Al-Quran. Semuanya tu dengan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir. Demikianlah satu kelebihan kurniaan Tuhan yang sangat besar. Okay, jadi dalam surah Fatir ayat 32, Tuhan beritahu 3 kategori orang baca Quran. Inilah tindak balas Quran terhadap diri kita, tindak balas wahyu terhadap diri kita. Pertama, zalim. Ada sebahagian orang dibacakan Quran berpaling dia. Yang kedua, terima, angguk dulu, tapi bergantung. Rajin ikut, malah tak buat. Okay. Yang ketiga, dengar, tunduk, patuh, bahkan sabiqun. Sabiqun ni maksud dia apa? Bergegas untuk buat. Bukan tunggu nak kena sampai usia ni baru nak buat, ataupun tunggu waktu ni baru nak buat. Dengar, terus buat. Ini ialah 3 kategori pembaca Quran. Jadi kita berharap supaya kita ni menjadi orang yang baca Quran. Kategori yang ketiga itulah yang paling baik. Sabiqum bil khairat biiznillah. Ini penting. Sebab tu tuan-tuan, kita ni dalam hidup kalau serabut, banyak urusan tergendala, Nabi ajar pada kita, waktu kita runsing, waktu kita rasa sedih, Nabi ajar pada kita satu doa. Doa ni
Nabi selit dalam doa tu, jadikanlah Quran tu berfungsi macam apa untuk hati kita. Saya baca dulu doa tu. Doa ni dia ada dalam Hisnul Muslim. Doa ni kalau kita tengok, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga ada riwayat-riwayat yang lain pun banyak lah. Riwayat daripada Ibnu Asakir pun ada sini, tapi kebanyakannya sebut riwayat daripada Imam Ahmad, iaitu doa yang berbunyi, dia agak panjang sikit. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hamba kamu. Ibnu abdik, anak kepada hamba kamu yang awal, iaitu Nabi Adam. Ibnu amatik, anak kepada hamba perempuan kamu, iaitu Hawa. Ni opening doa dia. Beritahu, mengaku kepada Tuhan, aku ni hamba kamu wahai Tuhan. Anak kepada hamba kamu Nabi Adam, anak kepada hamba perempuan kamu, iaitu Hawa, isteri Nabi Adam. Nasiyati biyadik, ubun-ubun aku ni dipegang oleh kamu. Dengan maknanya kita ni memang betul-betul duduk bawah penguasaan Tuhan. Madin fiyya hukmu, berjalan segala hukum-hukum kamu atas diri aku. Adlun fiyya qada'uk, maha adil segala ketentuan yang kamu tetapkan pada diri aku, walaupun aku tak suka, tapi ianya adil. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku bermohon dengan segala nama yang telah diberikan kepada kamu. Nama Tuhan yang mana-mana ni, Asmaul Husna ke apa, kita mohon, kita berdoa ni supaya terangkat segala serabut kita ni. Sammaita bihi nafsa, yang kamu sendiri namakan zat kamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang ada dalam kitab-kitab terdahulu termasuk Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang telah kamu ajarkan kepada mana-mana orang yang kamu pilih, iaitu Nabi dan Rasul. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, ataupun yang telah engkau simpan dalam ilmu ghaib yang kami tak tahu. Saya nak ambilnya ialah yang lepas pada ni, kalimah lepas pada ni, yang ni penting dan mustahab. Nabi minta pada Tuhan waktu dia serabut, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, wahai Tuhan, jadikanlah Quran itu seperti taman bunga dalam hati kami. Kita serabut masalah dunia, tapi minta doa pada Tuhan supaya jadikan hati kita ni, Quran tu bila mana duduk dalam hati kita ni, dia seperti taman bunga. Rabi' ni maksudnya ialah musim bunga lah di negara Arab ni. Sebab apa? Sebab antara 4 musim yang berlaku dalam negara Arab, musim bunga lah musim yang paling disukai oleh orang Arab, berbanding musim panas, musim sejuk, musim luruh. Musim bunga paling disukai. Sebab apa? Cuaca tak panas sangat, tak sejuk sangat, boleh keluar, boleh bersantai, pakai baju pun tak perlu tebal sangat, tak perlu nipis sangat. Maknanya benda yang sederhana. Kemudian Nabi teruskan doa tu dengan Nabi kata, wa nur sadri, jadikanlah Quran itu cahaya dalam dadaku, wa jalaa huzni, dan juga penghapus kepada kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghalau kepada kerungsingan aku. Cuma nak sebutnya, waktu serabut, walaupun kita bukan jenis orang yang baca Quran selalu, tapi kalau kita amati doa ni, dia macam minta pada Tuhan, ya Allah, jadikanlah waktu serabut ni aku baca Quran pun seronok. Tapi nak bagi ampuh doa ni, memang kita kena jadi orang yang sentiasa baca Quran lah sebenarnya. Cuma saya nak sebutnya ialah, Nabi tunjukkan pada kita dalam hadis ni, waktu kita serabut, sedih, tak tahu apa galau yang menimpa kita, doanya ialah doa ini. Ada perkataan harap pada Tuhan supaya Quran tu berfungsi dengan baik. Sebab tu dia ada kaitan dengan surah Fatir ayat 32 tadi, sabiqum bil khairat, iaitu orang yang berlumba-lumba untuk mendapat kebaikan daripada Al-Quran. Okay. Kemudian kita tengok apa dia sebut, muka surat 99 tu. Oleh kerana itu, penurunan Al-Quran mempunyai beberapa hikmah yang tertentu. Di antaranya, bagi tujuan untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dapat memperkuatkan hati baginda menghadapi masyarakat Arab yang berperwatakan keras. Tidak sedikit ayat yang secara langsung meminta Rasulullah untuk bersabar dalam mengembangkan misi dakwahnya. Maknanya fungsi wahyu yang pertama kita ni kalau baca Quran, pertama, Quran itu kita kena jadikan sebagai satu bacaan yang meneguhkan hati kita. Sebab tu kalau kita hanya baca Quran waktu serabut, kita tak akan dapat benda ni. Dia kena selalu baca. Sebab tu kadar minimum yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat untuk satu orang ni, dia kena baca Quran 10 ayat sehari. Kadar minimum. Yang lebih baiknya lebih pada tu lagi. Cuma nak katanya kita ni tiap-tiap hari kita kena, orang kata apa, kena baca 10 ayat, esok up lagi 10 ayat.
Lepas tu seterusnya, maknanya dalam seminggu ni kita dah ada plan. Ada 7 hari, 70 ayat yang kita kena lalu dalam minggu ni. 7 hari. Tuan-tuan, saya nak sebut, ini ialah untuk menjaga kesihatan hati kita dengan Quran. Ada orang dia risau kesihatan fizikal dia. Dia risau. Dia risau ada darah tinggi. Dia risau ada kolesterol dalam badan dia. Dia pergi jumpa pakar kesihatan kata, untuk bagi semua tu maintain, dia kena exercise tiap-tiap hari. Exercise tu kena ada peningkatan tiap-tiap hari. Kalau hari ni berjalan kaki 1 kilometer, esok kena up 2 kilo. Lusa 3. 7 hari, 7 kilo. Buat sebab takut kena kolesterol. Sebab takut laluan dalam jantung kita ni penuh dengan kolesterol. Buat. Tapi kita kena risau lebih lagi. Takut jantung tu tak berfungsi sebagai penerima hidayah dalam wahyu. Yang tu lebih perlu dibimbangkan. Lebih perlu dibimbang. Sebab ada orang dia sihat, dia pergi gym, badan dia sihat, tapi bila mana dia seru ke masjid, tak naik dia, tak sampai dia. Sedangkan tangga masjid dengan tangga gym kadang-kadang tinggi tangga gym lagi, tapi tak sampai. Tak ada masjid kita yang naik meninggi, tak ada. Cuma nak katanya ialah itu perbezaan iman. Kadar iman berbeza. Kekuatan iman lebih besar daripada kekuatan fizikal. Bahkan sebenarnya fizikal satu orang tu dia bergantung pada iman. Dia bergantung pada iman. Sebab tu tuan-tuan tengok para sahabat, tubuhnya kecil, tapi bila mana suruh perang, dia bukan orang yang bina badan. Pun sebahagian besar sahabat ni. Kalau tuan-tuan tengok Talhah bin Ubaidillah yang telah menjadi benteng Nabi waktu perang Uhud. Sehingga Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang dapat pahala mati syahid tapi tak mati lagi, inilah Talhah bin Ubaidillah. Waktu tak ada benteng lain dah yang nak, orang kata apa, menghalang Nabi daripada kena serangan musyrikin, dia menjadikan batang tubuhnya sebagai benteng Nabi. Tuan-tuan tengok dalam riwayat, para ahli sejarah menyebutkan lebih 80 tikaman, libasan, panahan yang ada di hadapan badan dia. Bukan belakang. Belakang ni pengecut, orang lari. Ni duduk depan. Dia hadap ke depan. Badannya kecil je, tapi dia punya kekuatan. Kadang-kadang orang yang angkat besi sampai 100 kilo pun, kena satu anak panah pun meraung satu kampung dengar. Cuma nak katanya itu beza. Kekuatan iman yang berbeza. Sebab tu fungsi iman tu lebih besar. Ada orang, bukan saya nak kata kita ni tak payah jaga sangat kesihatan fizikal. Jaga. Sebab memang Nabi suruh kita jaga pun. Sebab tu Nabi kata anak Adam ni cukup kalau makan 1/3 je dalam perut dia. Jangan makan banyak sangat. Sebab tujuan jangan makan banyak ni ialah untuk sentiasa memberi orang kata apa, sustain dalam buat ibadah tu. Sebab kadang-kadang kita makan terlebih, kita nak beribadah pun jadi berat. Maknanya ada hubung kait. Nak sihat apa semua pun mesti nak hubung kait dengan ibadah. Bukan kerana nak tunjuk ataupun nak try jadi model ke apa, bukan. Itu benda-benda yang sampingan, tak salah pun. Cuma nak katanya ialah kena jelas matlamatnya. Okay. Meneguhkan hati, itu yang pertama. Jadi kita kena berusaha supaya kita jadikan Quran itu betul-betul peneguh hati kita. Sebab tu dia tak boleh banyak, dia kena beransur-ansur. Okay. B, sebagai mukjizat kerana tentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW daripada golongan kafir. Ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang luar kebiasaan manusia, seperti perkara-perkara gaib dan sebagainya. Maka diturunkan wahyu kepada baginda untuk menjelaskan pertanyaan tersebut. Fungsi wahyu ni ialah untuk jelaskan benda-benda gaib, okay, yang selalu ditanya oleh orang-orang kafir. Selain daripada kata apa yang diwahyukan oleh Jibril lalu Nabi ucapkan sebagai hadis. Sebab tu ada riwayat dalam Bukhari dan juga riwayat dalam Muslim daripada satu orang sahabat. Saya tak ingat apa nama sahabat tu. Kalau tak silap sahabat ni ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tak silap lah, mungkin orang lain, tapi hadis ni ialah ada satu orang Yahudi datang jumpa Nabi. Dia datang, dia beri salam dekat Nabi, Assalamualaikum ya Muhammad. Sahabat yang riwayat hadis ni, dia dengar Yahudi ni beri salam macam tu, dia bangkit, dia tolak nak bagi Yahudi tu jatuh. Dia kata, apa? Sebut Muhammad, ni Rasulullah, jangan sebut nama, panggil pangkat. Yahudi tu kata, aku panggil dia dengan nama yang family dia namakan dirinya. Nabi ni macam malah nak bergaduh panjang. Nabi kata, betul lah tu,
Yang dia panggil tu memang nama aku pun. Jadi nak suruh tenang sahabat ni. Yahudi ni kata, wahai Muhammad, aku nak tanya beberapa benda. Nabi pun tanya, soalan tu kalau aku jawab ada manfaat ke tidak? Yahudi tu kata insya-Allah. Dia tak kata insya-Allah saja. Mana kata insya-Allah benda tu bermanfaat lah. Macam dia nak sebut, sebab Yahudi pun dia sebut juga perkataan tu lebih kurang, tapi insya-Allah dia tu bezalah dengan insya-Allah orang Islam. Dia kata ianya bermanfaat. Okay. Lalu Nabi pun betul duduk Nabi daripada duduk tengah bersembang dengan sahabat ni, Nabi macam bangkit, duduk tempat tinggi, elok sikit, proper sikit. Nabi bertongkat dengan tongkat Nabi. Waktu tu Nabi dah berusia sikit. Lalu Yahudi tu pun tanya. Dia kata, siapakah golongan yang paling awal masuk syurga? Maka jawab Nabi, yang paling awal syurga ialah daripada kalangan muhajirin yang fuqara, yang miskin. Yang ni paling awal masuk syurga. Dan mereka yang paling laju melintas di titian sirat. Yahudi ni pun tanya lagi, nanti orang yang masuk syurga ni, apa first dish ataupun makanan pertama yang akan dimakan oleh mereka? Ini benda gaib ni. Dia tanya dekat Nabi. Nabi kata, makanan pertama yang akan dihidangkan kepada ahli syurga ialah zaidah kabidil hut. Sebahagian riwayat zaidah kabidin nun. Ianya bermaksud potongan hati ikan paus yang paling enak. Yang ni menarik sikit hadis ni. Hati ikan paus ni bukan hidangan yang biasa orang Arab makan. Pertama, orang-orang Madinah ni walaupun dia duduk tepi pantai, agak sukar untuk dapatkan bekalan ikan paus ni. Ikan paus ni bukan kecil punya ikan, ni bukan temenung, ni ikan paus. Lepas pada tu nak ambil bahagian tu pula, bahagian yang paling dalam dalam ikan paus tu, iaitu hati dia. Sekarang ni lah, mengikut carian saja, antara negara yang membekalkan daging ikan paus yang orang kata apa, yang besar industri tu, Norway. Norway ni antara negara pembekal ikan paus, dagingnya. Hati tak pasti. Cuma dalam sebahagian kajian perubatan menyebutkan hati ikan paus ni sangat baik untuk menurunkan kolesterol, membaiki sendi-sendi. Itu yang ada pada hati ikan paus. Tuan-tuan boleh bayang, orang Arab dia tak pernah makan, dia bukan jadi main dish dia orang ialah makan ikan. Kalau dia duduk tepi laut, negara yang duduk tepi laut, mungkinlah macam orang Yaman, macam orang Oman, yang ni mungkin memang negara dia memang duduk tepi laut. Cuma Nabi jawab, makanan pertama, kita tak makan apa-apa lagi. Kalau kita ahli syurga lah, kita tak makan apa-apa melainkan kita makan hati ikan paus dulu. Hati ikan paus dulu yang first akan disentuh. Okay. Lepas tu Yahudi tu tanya lagi, lepas pada hati ikan paus, orang dalam syurga akan makan apa? Ahli syurga akan makan apa? Nabi jawab, dia akan makan daging lembu yang telah makan rumput di tepi-tepi syurga. Dan bahagian tu ialah bahagian yang paling baik. Mungkin kita sekarang kita bayangkan wagyu lah kot, daging lembu yang mahal apa semua ni, ribu-ribu sekeping je pun. Lepas daripada makan daging lembu, makan apa? Nabi kata dia akan dihidangkan dengan air daripada salsabil. Ni air semula jadi, dia air je lah, air mata air salsabil. Kalau kita sekarang mungkin kita boleh ibaratkan macam air mineral yang paling mahal dengan kandungan mineral yang paling baik, segala mineral-mineral yang berkhasiat untuk badan ada dalam air tu. Ada orang kata sekarang air mineral yang paling baik ialah Evian tu lah yang mahal tu. Ada lepas tu secondnya Spritzer lah, ikutlah. Cuma nak katanya ialah ini ialah hidangan-hidangan awal. Nabi cerita tu pertama, Nabi menjawab soalan gaib daripada benda gaib terhadap soalan Yahudi tu. Bila mana Yahudi tu dengar, Yahudi tu kata benar apa yang kamu sebut. Dia tak masuk Islam pun, cuma dia jawab benda tu betul sebab dalam kitab dia orang pun sebut macam tu juga. Dia just nak justify benda tu je pada Nabi. Cuma nak sebutnya ialah yang pertama Nabi jawab soalan tu. Yang kedua, ianya membentuk imagine dalam kepala sahabat untuk aim dapat makan benda tu. Maknanya dia dah bentuk satu jiwa, aku mesti dapat bahagian makan benda tu. Imagine. Itu fungsi wahyu jugalah. Itu fungsi wahyu yang menyebabkan dia dengar tu, dia jadi orang yang bercita-cita untuk dapatkan benda tu. Okay. Kemudian kita tengok C pula, bagi memudahkan hafalan dan pemahaman terhadap Al-Quran, jika Al-Quran diturunkan secara sekaligus, isinya sukar dihafal dan difahami. Sebab apa Quran wahyu ni dia turun berperingkat-peringkat? Sebab tujuan ni ialah untuk tak membebankan otak kita nak hafal dalam amount yang banyak, ataupun para sahabat lah sebagai golongan yang utama. Untuk menerapkan hukum
secara bertahap. Sebab nak baiki orang yang dah biasa dengan benda tak betul, nak suruh dia cut off semua, tak boleh. Contohnya ialah pada isu pengharaman arak. Menjadi kebiasaan masyarakat Arab ni dia minum arak, tapi nak bagi dia stop, tak boleh cut terus. Pertama kena sebut arak ni banyak mudarat, tak larang lagi minum. Yang kedua beritahu, nak minum arak boleh, tapi kena pandai-pandai tengok diri kita ni bila mana dekat dengan nak salat, kena stop minum, supaya waktu dia salat nanti dia tak mabuk. Sampailah kepada keputusan muktamad dalam surah Al-Maidah, Allah Ta'ala sebut innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Pada waktu ni sahabat dah nampak arak ni bukan benda elok. Turun je ayat tu, semua tempayan-tempayan arak yang disimpan di Madinah ditumpahkan di jalan-jalan di Madinah, sebagai tanda berlepas dirilah mereka daripada sikap suka simpan dan minum arak tu. Sebab di dalam masyarakat Arab, arak ni dipanggil dengan nama bintul karam. Bintul karam maksud dia apa? Anak kepada sikap baik. Sebab bagi orang Arab ni, orang yang berhati mulia, cara nak detect dia lah dengan tengok dalam rumah dia banyak tak tempayan arak zaman tu. Kalau banyak, dia ni jenis orang yang pemurah, sebab dia jamu orang dengan minum arak yang mahal. Ada arak yang diperam sampai ratusan tahun. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab tarikh, ada sebahagian orang Arab ni bawa arak daripada Iran, Shiraz, satu tempat penghasilan arak terbaik pada zaman tu ialah tempat yang bernama Shiraz. Sekarang pun nama Shiraz. Dan kalau tak silap lah fakta ni, ada jenama arak yang CHIVAS, Sivas. Yang ni ialah arak yang diperam daripada tempat tu lah. Kalau kita naik flight apa semua, flight yang tak ketahuan hala ni, adalah flight attendant duk tolak tu ada jenama Sivas. Saya tak pernah try, cuma tengoklah jenama tu. Jenama tu ada Sivas. Dia ada yang 18 tahun diperam apa semua. Ada arak yang disebut dalam sebahagian kitab sejarah diperam 100 tahun. Tok Wan peram, dia tak sempat minum pun. Yang minum cucu cicit dia. Dia tak sempat minum setitik pun. Cuma nak kata dia bangga, makin high quality disimpan dalam rumah, makin hebat. Termasuk jugalah berjudi. Judi ni petanda orang tu baik, sebab orang yang berjudi pada zaman tu, duit menang judi dia guna untuk tolong orang berhutang banyak. Dia tak guna untuk dia. Dia guna untuk orang yang berhutang, banyak hutang. Okay, ambil duit ni. Ni duit menang judi. Dia tak guna untuk dia. Jadi bagi orang Arab zaman tu, dia buat macam tu. Tapi nak buang benda ni dia bertahap. Sebab dia ada stigma. Orang yang simpan arak, minum arak, main judi ni ialah orang baik dalam kalangan masyarakat. Jadi kalau Quran cut off terus, dia menyebabkan berlaku ledakan dan berlaku kata apa, reaksi melatah masyarakat Arab. Okay. Yang seterusnya, yang yang terakhir, sebagai bukti bahawa Al-Quran adalah bukan rekaan Rasulullah, walaupun rangka ayat-ayatnya turun selama 23 tahun, tapi kandungannya tetap konsisten secara keseluruhan. Itu pandangan umum lah. Ataupun bukti lebih besar lagi, Quran ni bukan daripada karangan Nabi, ialah ada cerita-cerita Tuhan tegur Nabi dan ayat dia kekal. Sebab orang kalau dia tulis buku, dia tak akan tulis keburukan dia. Tak akan ada catatan-catatan dia tu tak baik ataupun dia tersilap, tak ada. Tapi Quran dia ada mention teguran pada Nabi tak sebut insya-Allah, teguran pada Nabi fokus pada orang kafir lebih pada orang yang dah Islam. Ini semua menunjukkan Quran itu bukan dikarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah fungsi memahami konsep wahyu, dia akan membantu kita tadabbur. Maknanya kita akan nampak kita nak pada Quran tu. Bukan kita baca Quran kerana kita nak memenuhi sebagai tanggungjawab Muslim, kena pandai Quran. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kali akan datang. Muka surat 100 tu teknik yang ketiga. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.